Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin wa sayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Amma ba'd. Ashabul kiram, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, pengerusi dan seluruh ahli jawatan kuasa surau, muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Alhamdulillahi ta'ala, kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan keizinannya kita dapat sama-sama berhimpun pada pagi ini. Setelah kita selesai mendirikan solat fardu subuh secara berjamaah, mudah-mudahan diterima dan dimakbulkan Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Muslimin dan muslimat sekalian, insya-Allah pada pagi ini seperti biasa kita akan sambung perbahasan dan perbincangan menggunakan kitab Al-Iman wal Hayah. Kitab Iman dan Kehidupan. Kita sambung bacaan di dalam kitab pada muka surat 49 pada nombor yang ke-40. Masih lagi di bawah tajuk Hari Akhirat. Muka surat 49 nombor 40. Disebut dan dinyatakan di dalam kitab ini, pada akhirnya terbahagilah manusia kepada dua golongan. Yang pertama, golongan yang malang, dan yang kedua, golongan yang berbahagia.
Ini cerita di akhirat besok. Golongan yang malang menanggung seksaan di dalam api neraka. Dan yang berbahagia merasai nikmat kesenangan di dalam syurga, taman kesenangan yang abadi dan tidak ada taranya. Tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, di atas dunia pada hari ini kita hidup bercampur aduk. Di atas dunia ni kita hidup pelbagai jenis manusia. Ada orang Islam, ada orang bukan Islam. Atas dunia ni ada orang baik, ada orang jahat. Ada orang yang macam baik, ada orang yang jahatnya sikit, ada yang jahatnya banyak. Ada orang yang betul-betul patuh pada perintah Allah. Ada orang yang berpura-pura seperti orang munafik. Dalam dunia ni ada orang yang fasik, yang sentiasa mengekalkan diri dengan dosa. Dalam dunia ni ada orang yang zalim, yang melakukan perkara yang tidak dibenarkan oleh agama. Makna kata, macam-macam kelompok manusia, baik, buruk, elok, tak elok, Muslim dan Muslim bercampur gaul di atas dunia. Tetapi nanti di akhirat, dua saja golongan yang ada. Allah asing jadi dua saja. Yang pertama tadi disebut ahli neraka, dan yang kedua ahli syurga. Jadi yang banyak-banyak bercampur gaul di dunia ni, yang menganut Islam, yang menganut macam-macam ajaran, nanti akhirat ceritanya dua saja tempat kembali, sama ada ke syurga atau ke neraka buat selama-lamanya. Jadi sekarang ini pilihan itu di atas tangan kita sendiri. Pilihan nak memilih jalan tu pada kita, atas kita. Kita yang sedang mencorakkan perjalanan kita untuk masa depan di akhirat besok. Ada orang di dunia dia bersungguh memilih jalan ke syurga, dan dia terpaksa hadaplah apa juga cabaran rintangannya untuk masuk ke dalam syurga Allah. Dan ada orang mengambil langkah mudah memilih jalan ke neraka, walaupun dia tahu neraka itu bagaimana. Sebab itu dunia ini sementara, dan kita tahu akhirat besok selama-lamanya. Sebab itulah tuan-tuan ibu-ibu sekalian, pernah di antara ucapan sulung, ucapan awal yang pernah disebut oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada ahli keluarga baginda. Kalau kita buka dalam sirah, masa Allah turunkan ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, wahai Muhammad, sekarang ini berilah inzar, berilah peringatan kepada kaum keluarga kamu yang paling hampir, kaum kerabat kamu. Lalu Nabi himpunkan, Nabi panggil semua, mak saudara, pak saudara, anak buah, ipar duai, semua Nabi panggil untuk dakwah yang pertama itu. Lalu apa yang jadi?
antara saya nak sebut ucapan yang Nabi sebut itu. Nabi kata, wahai kaum keluargaku, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kamu. Aku ni Nabi, aku ni Rasul. Diturunkan pada aku Quran. Aku juga diberikan mukjizat, perkara-perkara yang luar biasa. Dan ingat, ini poin yang Nabi cakap pada kaum kerabat. Ingat kata Nabi, apa sahaja benda baik atau buruk yang kamu buat, semuanya akan dibalas oleh Allah di hari akhirat nanti. Dan kemudian Nabi cakap, kamu semua akan mati sebagaimana kamu tidur di malam hari, dan kamu semua akan bangkit di padang mahsyar sebagaimana kamu bangkit daripada tidur. Kamu akan mati macam mana kamu tidur di malam hari, dan kamu akan bangkit di padang mahsyar hidup balik sebagaimana kamu bangun daripada tidur. Dan ingat kata Nabi, di sana nanti sama ada kamu akan dimasukkan ke dalam syurga Allah buat selama-lamanya, atau kamu akan dihumban ke dalam neraka Allah buat selama-lamanya. Itu ucapan sulung Nabi pada kaum keluarga baginda. Nombor satu, poin dia Nabi sebut, setiap amalan ini akan dihitung. Baik buruk kelaku kita, perbuatan kita, semua akan ditimbang tara oleh Allah dengan mahkamah yang paling adil sekali. Kemudian Nabi pesan, kita akan mati macam mana kita tidur malam tadi. Kita tidur malam tadi ni lena tak? Tak sedar diri. Lena. Pasal apa lena? Orang kata nyenyak elok, pasal minyak turun lagi. Tu yang lena tu. Tu yang lena sangat. Jadi kita mati ni macam tidur. Sebab tu orang ada sebut tidur mati, kan? Tak sedar. Dan kita akan bangun besok daripada kubur macam mana bangun tidur tadi. Bangun tidur ni, pagi-pagi tadi ni, dia kadang-kadang dia panggil manyau lah. Manyau ni tak sedar lah. Tergagau-gagau, terpinga-pinga. Jaga-jaga tengok pukul 5 tidur balik. Jaga-jaga 5:30 gagah bangun, kan? Pergi bilik air, nak buka suis lampu bilik air, rupanya terpadam suis seperti ais. Manyau pagi-pagi lah. Jadi besok bangun daripada kubur macam tu. Masing-masing pakat tengok kiri kanan, ni apa hal pula ni? Ke mana ni? Di mana ni? Dengan tak baju, tak seluarnya, dengan ramai orang, dekat mana, tak ada pokok, tak ada bukit, tak ada sungai, semua tak ada. Terpinga-pinga. Tetapi poin penting Nabi sebut ujung dia itu, sama ada ke syurga atau neraka buat selama-lamanya. Ini bukan cerita dongeng muslimin muslimat. Ini apa yang Rasulullah bagi tahu pada kita. Dan benda-benda macam ni kita mesti beriman, mesti percaya. Tuan-tuan tengok pada kisah Isra' dan Mi'raj,
yang kita masih sedang menyambut dalam Rejab ini. Dalam perjalanan yang sangat hebat itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diizinkan Allah untuk menjengah, mengintai, menengok dan masuk ke dalam syurga dan masuk ke dalam neraka. Tuan-tuan bukalah kitab Isra' Mi'raj, mana pun ada riwayat itu. Dua-duanya menarik. Kan, Nabi masuk syurga pun menarik, Nabi masuk neraka pun cerita dia menarik. Saya akan cerita dua-dua secara ringkas. Saya cerita neraka dulu lah. Syurga kan meleleh-helio. Cerita yang takut dulu. Bila Nabi sampai depan pintu neraka, Nabi tanya Jibril, "Ma haza ya Jibril?" Wahai Jibril, ini apa benda ni? Lalu Jibril jawab, "Haza naru jahannam." Wahai Muhammad, ini nama dia neraka Jahannam. Neraka Jahannam ni paling teruk sekali. Neraka nombor 1 ke nombor 7, paling teruk kan? Paling dahsyat. Jahannam ni paling teruk, paling panas, paling ngeri, paling seksa, paling segala-gala boleh kat dia. Neraka Jahannam. Lalu Nabi menyuarakan isi hatinya pada Jibril. Nabi kata, "Wahai Jibril, boleh tak aku nak masuk sekejap? Aku nak intai, aku nak tengok sekejap dalam neraka tu apa ada, api dia macam mana." Jibril kata, "Wahai Rasulullah, kalau nak masuk, minta izin dekat malaikat Malik. Kunci neraka tu dia jaga. Dia ketua penjaga api neraka Allah." Lalu setelah diizin, Nabi pun masuk. Dan dalam riwayat menyebut, Nabi masuk tu tidak jauh mana pun. Nabi hanya melangkah, step in masuk, lebih kurang 4-5 langkah saja. 3-4 soft lah jarak macam tu, 4-5 soft. Dari saya duduk ni ke tuan-tuan depan sekali, lebih kurang macam tu lah. Maknanya Nabi berada di depan pintu lah, kita kata lah. Nabi berada di ruang lega depan pintu neraka. Kalau masuk hotel tu dekat lobi, masuk pejabat tu di lobi pejabat, macam tu. Tak adalah sampai ke dalam. Lalu bila Nabi masuk 4-5 langkah, Nabi berhenti, Nabi jenguk-jenguk sikit. Lepas tu Nabi lari keluar, Nabi patah balik keluar. Lalu Jibril tanya, "Wahai Rasulullah, tadi macam ya sangat nak masuk, lepas tu lari pula keluar, pasal apa?" Nabi jawab, "Wahai Jibril, aku tidak tahan panasnya bahang neraka itu." Bukan api, bahang. Api cerita lain, bahang kan api ada bahang dia. Jibril Nabi kata, "Aku tak tahan bahang dia panas." Tu yang lari keluar. Dan hintai-hintai sikit, cabut keluar. Lalu Jibril bagi tahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jibril kata, "Wahai Rasulullah, kalau kamu nak tahu, daripada tempat yang kamu masuk berdiri di dalam tadi 3-4 langkah tu, nak sampai ke tempat sebenar, ke bawah tu, tempat ahli neraka direbus, dipanggang, dilenyek, dihempuk semua ke bawah tu, Jibril kata lagi 70 tahun perjalanan. 70 tahun ke bawah baru sampai dasar tempat sebenar nak kena rebus besok. Bayangkan tuan-tuan, Nabi berdiri depan muka pintu pun dah cabut lari keluar. Bayang yang terjun dalam.
Yang kita pernah cerita dulu, neraka ni api dia warna hitam. Warna api neraka bukan merah, bukan biru, hitam legam. Api dia warna gelap. Dan neraka tu sendiri gelap gelita, tak ada cahaya lampu, tak ada. Gelap. Bayang duduk dalam gelap, lepas tu ada api, lepas tu ada jurang, ada kawah, ada binatang bisa, ada seksaan. Mana nak menanggung? Lepas tu saya kata bab neraka jangan buat main-main. Bab neraka ni jangan buat-buat bergurau, jangan buat-buat melawak sangat, jangan. Itu neraka. Itu sikit lah kita cerita lah. Lepas tu Nabi ada ruang pula pada malam Isra' itu. Nabi menjenguk sebentar ke dalam syurga. Yang neraka tadi, ada riwayat yang menyebut Nabi tengok ramai dalam dia perempuan. Bukan makna orang lelaki lega sikit dah. Maknanya orang perempuan ni banyak masuk neraka sebab mulut dan durhaka pada suami. Itu kena jagalah bagi kaum ibu lah. Dan dalam syurga Nabi intai banyak orang miskin, orang susah. Bukan bermakna orang kaya tak masuk. Masuk. Jangan susah hati sebab tuan-tuan orang kaya kan. Bawa tenang, masuk insya-Allah. Cuma orang miskin tu lebih laju masuk daripada orang kaya. Sebab harta orang kaya ni banyak nak disoal kan. Dari mana dapat, ke mana dia hala belanjanya. Sebab itu dalam riwayat pun ada menyebut Nabi yang paling akhir sekali masuk syurga ialah Nabi Sulaiman alaihi salam. Sebab harta dia banyak. Hartanya banyak, pemerintahannya luas, rakyat dia macam-macam jenis, binatang ada, manusia ada, jin ada, angin ada, banyak soal siasat. Harta dia pun banyak, aset dia banyak kan? Tapi yang bila Nabi Sulaiman wafat, apa yang tinggal? Tak ada apa, tinggal tapak Sulaiman aja. Itu pun binatang dalam laut tu, tak ada kena-mengena dengan Nabi Sulaiman dah, tak ada kena-mengena. Cuma nak sebut kayanya Nabi Sulaiman ni, dia antara Nabi yang paling lewat masuk syurga di kalangan para Nabi. Dia last sekali. Jadi tuan-tuan, yang menariknya bila Nabi intai dalam syurga, Nabi tengok ada sekelompok bidadari. Cerita ni sedap sikit. Ada sekelompok bidadari. Bidadari ni comel. Comel. Pernah tengok? Tak pernah lah. Tu tahu comel macam ni. Kan? Sebab dengar ustaz cakap, kita pun angguk aje lah kan. Jadi Nabi nampak sekelompok bidadari. Memang lawa lah. Nabi kata aku tengok ada sekelompok bidadari lawa sangat-sangat, putih melepak, lawa gila. Tapi dalam sekelompok yang ramai itu, tak tahulah jumlahnya berapa kan, cuma disebut Nabi tengok ada sekelompok bidadari putih-putih lawa-lawa. Tapi di celah putih-putih comel-comel lawa-lawa tu ada seorang hitam. Lain semua putih, satu je hitam. Macam pelik sikit lah. Dah macam pelik sikit. Yang lain putih melepak, ada seorang tu nampak gelap pula, hitam kulit. Tapi kita kena ingat, walaupun hitam, tapi dalam syurga dia tak ada benda tak elok. Sebab itu slogan hitam itu menawan, itu betul lah. Citizen. Ingat iklan tu dulu kan? Iklan Citizen ke betul? Hitam itu menawan lah. Iklan jam tahun 80-an dulu. Jadi hitam itu menawan. Dalam syurga Nabi nampak ada seorang bidadari kulit dia hitam. Tapi comel lah, sebab dalam syurga tak ada benda tak elok.
Dalam syurga tak ada benda kotor, tak ada benda tak lawa, tak ada benda tak elok, tak ada benda yang menyusahkan. Semua tak ada. Lalu Nabi tanya Jibril, wahai Jibril, pasal apa ada seorang hitam? Macam pelik lah kan, ada seorang hitam. Jibril jawab, wahai Rasulullah, kalau nak tahu, kamu turun nanti balik kan, tanya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar. Yang satu lagi kisah yang Nabi dengar terompah Bilal kan, itu kisah masyhur lah, terompah Bilal. Lepas tu Nabi tengok bidadari hitam tadi. Jibril kata, wahai Rasulullah, yang hitam tu Umar punya. Sayyidina Umar punya. Nabi rasa macam pelik pula ni, pasal apa Umar dapat hitam? Tak apalah, ringkas cerita, turun Nabi pun tanya Sayyidina Umar, wahai Umar, malam tadi aku masuk dalam syurga, ada sekelompok bidadari, tapi ada seorang wanita. Aku tanya Jibril, dia kata kamu punya. Macam mana jadi gitu? Nabi tanya Umar. Umar kata, wahai Rasulullah, barangkali mungkin sebab doa aku yang minta. Nabi kata, apa yang kau doa? Tiap-tiap hari, kata Umar, aku berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, kurniakan padaku seorang bidadari. Diminta seorang bidadari yang lain daripada yang lain. Itu yang dapat hitam. Tuan-tuan try minta, kau dapat hijau. Kan? Umar kata, aku doa hari-hari, barangkali sebab itu Allah bagi hitam. Tapi tuan-tuan kena ingat, hitam ke biru ke kuning ke apa dah, cerita syurga semua elok lah, tak ada apa nak dirisau. Tapi saya percaya tuan-tuan tak minta punya, kan? Sebab kita pun risau juga, masuk ke tidak ni, kan? Kita pun sedar diri lah. Tapi apa pun, insya-Allah, tak kisahlah warna apa pun dah. Yang penting masuk syurga tu kira satu kenikmatan yang paling kekal abadi. Jadi sekarang ni dia punya pilihan tu pada kita. Laluan itu kita yang kena pilih. Aku nak pergi syurga ke aku nak pergi neraka? Pilihan itu di tangan kita masing-masing. So tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, walaupun pilihan tu di tangan kita, biarlah kita pilih jalan yang betul. Kita pilih jalan yang boleh menyampaikan kita ke syurga dengan cara yang betul, yang dibenar oleh agama. Jangan buat jalan shortcut. Jangan ikut jalan pintas. Sebab hari ni banyak orang buat jalan shortcut atas nama Islam, atas nama macam-macam lah hari ni lah. Atas nama makrifat lah, atas nama hakikat lah, atas nama syariat. Kalau betul tak apa, masalahnya nampak kona lipat itu jauh sangat. Bukan makrifat, kona lipat. Dia menyeleweng tu jauh sangat, sampai tak semayang. Apa benda macam tu? Makrifat apa sampai tak semayang? Pasal apa tak semayang? Maqam dah tinggi katanya. Siapa yang nilai maqam dia tinggi? Lepas tu ada pula bagi hujah pasal apa tak semayang. Dia tanya kita balik, pernah tengok ke Nabi semayang katanya. Nampak dia punya ayat tu kan jahat tu. Bila dia tanya pernah tengok ke Nabi semayang, kita yang akhir zaman ni siapa yang pernah tengok kan? Kita lahir pun Nabi dah tak ada dah. Bila Nabi kata sallu kama ra'aitumuni usalli, sembahyanglah kamu sebagaimana kamu tengok aku sembahyang. Itu kan hadis, itu kan wahyu. Orang beriman dia kena percaya pada wahyu. Jangan soal jawab banyak, jangan siasat banyak. Wahyu kena beriman. Iman ni dia tak ada cakap banyak.
Dia tak ada mikir macam mana agak-agak Nabi semayang. Tak ada. Percaya dan kita yakin sahabat pernah tengok Nabi, ilmu tu diturun pada tabi'in, tabi'in turun pada tabi'at tabi'in, akhirnya turun sampai ke kita. Beriman aje lah. Bila tanya soalan macam tu, pernah ke tengok Nabi semayang? Itu sebenarnya soalan untuk menghalalkan tindakan dia yang tak nak semayang. Itu sebenarnya. Jadi tuan-tuan, tu saya kata tadi, kena hati-hati. Sebab yalah, sekarang ni dah macam-macam tuan-tuan. Saya nak sebut benda ni pun bukan nak takut sangat, tapi saya rasa kena sebut. Mungkin tuan-tuan pun dah tahu. Ada 2 penceramah yang telah disenaraikan. Kalau di Selangor digantung seketika kuliahnya, kalau di Pening dilarang terus memanggil. Ada 2 ustaz sebab ada 2 surat perkeliling yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Agama Islam Selangor dan Jabatan Agama Islam Pulau Pinang. Yang di Selangor ni isunya pasal kuliahnya agak mengelirukan sikit. Bila dia tanya pada jamaah, Tuhan ada berapa? Itu mengelirukan. Lepas tu, macam saya tanya tuan-tuan, Tuhan ada berapa kan? Di situ saja soalan tu saja dah bahaya dah. Seolah-olah macam Tuhan tu ada lebih daripada 1. Jadi bila jamaah dengar, dia jawab Tuhan ada 1. Dia kata bagi orang yang faham Quran, Tuhan ada 2. Sudah. Jadi jamaah dengar dah kelang kabut kan. Jadi sedang dalam siasatan dan dinasihatkan ditangguhkan dulu kuliah-kuliah beliau. Itu 1. Kita ni bila bagi kuliah ke apa, jangan bagi orang keliru. Benda-benda yang mungkin pandangan yang agak janggal, yang tidak selari dengan pegangan rakyat di Malaysia ini, elak-elakkanlah benda tu. Boleh hurai, tapi hurai dengan hikmah. Kalau kita nak hurai 4 mazhab, hurai betul-betul 4 mazhab. Contoh lah, kalau buat fiqah kan, ni batal, ini tak batal wuduk, macam ni batal, mazhab ni kata tak batal kecuali dengan nafsu baru batal. Contoh, huraikan betul-betul supaya masyarakat faham. Yang belah Pening tu memang di blok teruslah, tidak dibenarkan, dan kerana penceramah itu tidak layak berceramah. Itu yang surat yang saya baca lah. Tidak layak berceramah kerana penyampaiannya yang membahayakan dan boleh menyesatkan akidah. Bila dia kata, saya dengar tu ceramah itu, saya pernah dengar dalam YouTube pun banyak. Dia kata kenapa Allah suruh kita berzikir. Ustaz tu hurai sebab dia kata Allah sunyi, Allah boring, sorang-sorang. Jadi bila kita zikir tu Allah rasa terhibur sikit. Apa benda tuan-tuan? Boring, sunyi ni sifat makhluk, bukan sifat Allah. Boring, sunyi ni kita tau, bukan Allah. Allah tak ada benda ni nak boringnya. Dia maha kuasa, maha esa. Dan kita belajar dalam ilmu tauhid, pegangan kita akidah ahli sunnah wal jamaah, setiap perbuatan makhluk atau apa sahaja perbuatan makhluk sebenarnya langsung tidak menjejaskan Allah, langsung tak ada efek pada Allah. Kalau bahasa kitab lama, dia kata langsung tidak memberi bekas kepada Allah. Semua perbuatan makhluk tak ada kena mengena pun dengan Allah sebenarnya. Contoh, kalau pagi Sabtu hari ni semua orang dalam dunia ni semua jadi orang Islam, semua sujud pada Allah, Allah tak ada untung 1 sen. Tak menjejaskan dia, tak ada untung pun. Kalau satu dunia ni sembah dia, Allah tetap macam tu aja dengan zat kebesaran dia.
Katalah pagi ni semua protes, tak puas hati dengan Allah kan. Semua tak nak sembahyang hari ni. Allah tak uji satu sen pun. Yang untung rugi tu balik pada kita. Keuntungan zikir bukan balik pada Allah. Oh, kita berzikir ni hiburkan Tuhan. Tak. Zikir tu balik pada kita. Bila Allah kata ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Perbuatan kita sebenarnya balik pada kita, bukan pada Allah. Jadi kena hati-hatilah tuan-tuan. Sebab itu bila kita mengaji ni sebenarnya nak bagi faham, bukan nak bagi orang pening, nak bagi faham. Dan kita pula bila mengaji ni jangan mikir jauh-jauh sangat. Kadang-kadang orang tu memikir sampai ke dalam, sampai tak jumpa jawapan. Okey ustaz, saya belajar bab tauhid, Allah mendengar. Tapi mendengar tak ada telinga, macam mana ustaz? Kata. Jangan mikir sampai ke situ. Sebab mikir sampai ke situ tak akan jumpa jawapan. Sebab ada orang kita ni dia mikir yang tidak-tidak tu. Ada satu ustaz, saya dengar kuliah dia. Orang tanya dia. Dia kata, ustaz, saya tengok TV baru ni, rancangan National Geographic, ke Animal Planet ke apa macam tu lah, cerita binatang. Ada nelayan ustaz, dia jumpa satu spesies ikan pelik sikit lah. Dia macam ikan, tapi muka ikan tu macam muka babi. Jumpa kat mana? Lautan Pasifik. Jadi ustaz tu tanya dia, soalan dia apa? Soalan saya, ustaz, saya boleh makan tak ikan? Kau duduk dekat Laut Cina Selatan bang. Ikan tu lautan Pasifik punyalah jauh. Punya banyak ikan depan mata yang kau boleh telan. Yang kemaruk nak makan ikan tu pasal apa? Ikan temenung kan banyak ni, tengah temenung atas darat ni. 50 sen sekilo tu. 50 sen sekilo. Punyalah murah. Allah nak bagi rezeki lah. Nelayan Kuala Kedah kata, kami memukat ikan temenung ni sampai terpaksa curah balik dalam laut. Tak boleh bawa naik bot, takut bot tenggelam. Punya banyak tu. Takut bot tu berat, tuang separuh masuk air balik jeti tu. Kalau Allah nak bagi rezeki lah. Punyalah banyak ikan yang lautan Pasifik juga nak ditelan. Yang ada muka babi tadi tu. Tak payahlah, benda tu dah lah, tantah seekor tu je yang ada dah. Tak usah kelang kabut lah. Orang kita ni tu saya kata kadang mikir tidak-tidak dia fikir. Bila dengar ceramah Isra' dia tanya soalan Isra'. Masa Nabi tembus 7 langit tu ustaz, ustaz rasa Nabi bernafas macam mana ustaz? Agak-agak dia bawa tong oksigen. Jawapan dia ambil tong gas tu empuk atas kepala dia. Dah. Apa yang ke situ? Itu tak tanya Nabi belah dada ke? Hak Jibril operate dada Nabi tu kan. Kalau ditanya pakai gunting saiz berapa, jenuh itu. Sebab orang kita ni dia suka merepek-repek gitu lah, mikir yang tidak-tidak. Kita banyak nak mikir tau. Nak mikir TPM lagi. Tapi jawatan tu tak ada orang kan. Nak mikir masalah negara ni, coronavirus lagi lah, macam-macam tuan-tuan. Banyak nak dipikir lah masalah dunia. Kita suka mikir tidak-tidak. Sedangkan hidup kita ni singkat sebenarnya. Hidup kita ni singkat. Ulama kata kita hidup di antara azan dan iqamah. Azan dan iqamah berapa lama? Pendek je. Subuh 6 suku contoh lah. Lepas 15 minit qomat kan, semayang. Kita hidup antara azan dan iqamah. Azan sebab kita lahir diazankan, dan masa mati kita disemayangkan. Ibaratnya antara azan dan iqamah lah kata ulama. Hidup kita baina antara dua benda tu. Azan dan iqamah ni bukan berjam pun tempohnya, pendek aja. 15 minit, 20 minit. Kalau subuh mungkin lewat sikit, 20 minit. Kalau waktu-waktu lain mungkin pendek lagi kan. Kalau maghrib mungkin 5-10 minit dah qomat. Masa pendek. Jadi kita hidup dunia ni bukannya lama mana.
Lepas tu masa kita banyak habis ke benda lain. Kan kerugi namanya. Dalam keadaan usia kita yang makin hari makin meningkat, tenaga kita makin hari makin lemah, kesihatan kita yang makin hari makin merosot. Dan bila itu semua berlaku, saya sangat yakin dan percaya ibadah kita pun makin slow. Sebab banyak ibadah memerlukan tenaga, kesihatan yang baik. Macam tuan-tuan lah, ibu-ibu nak mari kuliah hari ni, dia mesti juga ada kesihatan yang baik. Kalau demam kan, susah datang kuliah. Ni kita boleh datang ni pun walaupun ialah kadang sakit lutut apa sikit lah, tapi kita gagah datang juga. Tapi ada gangguan jugalah di situ. Nak pergi haji umrah, kena ada tenaga, kena ada duit. Duit tak apalah, tenaga. Tambah pula isu-isu yang ada ni, tak tahulah nasib haji tahun ni macam mana lah, boleh masuk ke tidak. Sebab saya hari-hari dapat laporan daripada Tanah Suci Mekah. Kawan saya, member lah, orang Patani, lahir di Mekah, hari-hari dia update. Tapi bahasa Melayu dia tu tak berapa fasih sikit lah. Cuma bila dia menaik tu, saya nak memahamkan pun jenuh agak lah, kan? Dia hantar macam-macam. Dia hantar update-update terkini. Malam tadi pun dia ada hantar lagi. Setakat ni dah, sebab Mekah kan baru kena kan, dia kata setakat ni dah 86 kes di Mekah, di Saudi lah, keseluruhan Saudi. Dan dia kata kemarin samalah, kemarin Singapura, Perlis yang tak buat semain Jumaat kan kemarin, termasuk dia hantar Kuwait. Kuwait pun tak buat solat Jumaat juga. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu, benda ni benda baru tau. Benda baru yang masih dalam, orang kata, kalau jawatan agama atau jawatan mufti, dia kena selidik, tengok kan, hukum mana nak pakai, boleh ke tinggal solat Jumaat. Kalau orang yang disyaki ada virus-virus tu, adalah digalakkan tak payah pergi solat Jumaat. Itu semua benda-benda yang masih dalam penelitian. Jadi kita ni, bahasa mudah dia, tunggu je arahan rasmi Kementerian Kesihatan ke Jabatan Agama, apa, Jabatan Menteri Agama dan sebagainya. Tunggu je. Kalau saya cakap banyak, dengar dan taat pada apa arahan yang dikeluarkan, terutama oleh pihak yang berautoriti, yang memang tahu selok-belok benda-benda macam tu. Ikut je arahan. Ada satu kes di mana, Bukit Naga, Kelang. Dia dah pergi rawatan, lepas tu disyaki adalah tanda-tanda, lepas tu lari pula pada klinik. Doktor pula pergi buat report polis, pesakit lari. Kan, macam-macam tuan-tuan. Jadi tak tahulah dia lari tu sebab apa kan. Katanya sebab proses tu lama sangat, dia pun tak larat tunggu, dia cabut. Jadi macam-macam. Jadi sebab itu kena ingat, tempoh hayat kita tidak lama. Masa berjalan dengan pantas, tuan-tuan ibu-ibu, ni tak lama. 41 hari lagi panjang umur Ramadan. Bukan nak lama mana pun, berjalan celip pun dah Ramadan. Sebab itu kalau tengok para sahabat dulu, hebatnya mereka ni, masuk saja bulan Rejab, dalam kepala diorang Ramadan. Sahabat Nabi masuk je Rejab, yang doa Rejab yang Nabi ajar kita baca tiap-tiap hari tu, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Doa tu kan. Sahabat Nabi masuk je Rejab, mereka dah mula nampak Ramadan. Hebat tak? Hebat. Kita hebat lagi dari sahabat. Masuk je Rejab, terus nampak Syawal. Lagi hebat tuan-tuan. Ramadan dah tak nampak kita nampak bazar Ramadan ni besok. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, yang tu kena tengok pula balik lah. Prepare. Saya sebut dah selalu tuan-tuan, tiap tahun saya sebut, bila Allah hantar bulan Rejab, itu sebenarnya signal Ramadan makin dekat.
Tapi kadang-kadang yalah, kita ni sibuk kan, lalai. Lepas tu Nabi peringatkan kita, bulan Syakban ni sebenarnya bulan yang paling banyak Rasulullah berpuasa sunat dalam setahun. Dalam setahun, bulan yang paling banyak Nabi puasa sunat bukan Rejab tapi Syakban. Itu memang Nabi sebut sendiri. Sebab apa? Nabi kata kerana bulan Syakban ni bulan yang manusia leka, lalai. Ramai orang cuai dalam bulan tu, sibuk apa benda tak tahu. So Nabi kata aku suka berpuasa dalam bulan itu. Jadi sebab itulah tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, ini benda-benda yang kita kena faham. Baik, balik cerita asal kita. Akhirat besok ada dua saja. Orang baik, orang yang beruntung, orang yang celaka, orang yang masuk syurga, orang yang masuk api neraka. Baik, saya nak habiskan kuliah kita pagi ni. Saya nak bacakan ayat dalam kitab. Tuan-tuan ibu-ibu tengok surah Hud ayat 106, 107, 108. Surah Hud, Nabi Hud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ. Adapun orang yang celaka itu, tempatnya adalah di dalam neraka. Mereka di situ menarik nafas yang panjang dan mereka akan mengerang kesakitan. Dan tetaplah di situ selamanya, yaitu selama berkekalannya langit dan bumi, kecuali menurut kehendak Tuhannya. Sesungguhnya Tuhanmu itu sanggup melaksanakan apa yang dikehendakinya. Dan adapun orang yang berbahagia, yang beruntung, tempatnya adalah di dalam syurga Allah. Mereka tetap di situ selama berkekalannya langit dan bumi, kecuali menurut kehendak Tuhanmu, dan mereka akan menerima pemberian yang tidak pernah putus. Apa makna mereka kekal dalam syurga, dalam neraka selama berkekalannya langit dan bumi? Maksudnya, kata ulama, lamanya mereka duduk dalam tu, lamanya tempoh tu, kecuali apa yang diizinkan Allah. Maknanya ada orang masuk neraka lama, ada orang masuk neraka sekejap, Allah ambil buat keluar balik, hantar ke syurga. Itu Allah nak macam tu. Itu terpulang pada Allah. Dia yang nilai, dia yang akan tengok dosa pahala kita, dia lebih tahu. Jadi tolonglah tuan-tuan ibu-ibu sekalian, daripada apa yang kita baca ayat-ayat tadi, sebenarnya nak mengingatkan kita supaya dalam hidup ni jangan kita terlajak sangat, jangan kita berlebih sangat. Kita minta, bukan saya kata kita baik tuan-tuan, saya minta maaf, kita pun ada dosa juga. Cuma kita bagi peringatan mana-mana mereka yang dah terlajak, yang dah tersasar, yang dah terbabas dari landasan agama, bertaubatlah pada Allah selagi ruang itu masih ada. Nanti kalau dah mati, kita tak ada ruang lagi dah, kan? Sebab ada golongan dalam, tak payah bukan dalam dunia lah, dalam Malaysia ni yang macam-macam passion yang saya sebut tadi. Ada yang tak semayang, ada yang semayang pakai niat saja. Sebab dia kata semayang tu zikir, tak ada perbuatan. Kan bahaya tu.
Habis yang Nabi punya penat naik Isra' Mi'raj tu apa ke benda? Kan Nabi ambil solat kan. Dan perbuatan solat yang kita buat, rukuk, sujud, iktidal, tahiyat, semua tu kan perbuatan malaikat yang kita pinjam. Jadi pasal apa kita ubah apa yang Nabi ajar? Dia kata semayang tu zikir. Wa aqimis solata li zikri. Pandai digorengnya ayat. Dan dirikanlah solat untuk ingat pada aku. Ingat tu zikir. Jadi mana datang perbuatan katanya. Itu yang kami tak semayang macam korang semayang. Makam dah tinggi. Tinggi apa ke benda. Golongan ini balik, taubatlah pada Allah. Jangan tuan-tuan menyesal besok. Golongan yang hidupnya tak ketahuan, yang melanggar perintah Allah, yang menyongsang dengan fitrah manusia, baliklah bertaubat. Selagi matahari terbit daripada timur, ruang itu masih ada untuk kita bertaubat. Selagi nyawa belum sampai halkum, kita ada peluang untuk bertaubat. Kalau dua tu dah jadi, Nabi kata Allah tutup serapatnya pintu taubat. Tak ada dah. Macam mana kena pada Firaun kan? Dah tenggelam dalam Laut Merah, tenggelam timur, sesak nafas nak mati, baru dah dia kata amantu bi rabbi Musa wa Harun. Sekarang kata Firaun, aku beriman dengan Tuhan Musa dan Harun. Tak ada apa dah. Allah tak terima taubatnya, kata ulama. Sebab masa tu dia sakratul maut. Tutup dah pintu taubat. Jadi ini kita ingat sama-sama. Tapi ialah manusia ni bila ustaz bercakap kadang-kadang susah dia nak ikut. Orang senang ikut cakap siapa? Doktor. Cakap doktor ikut. Ikut. Dalam ni pun ada doktor kan. Doktor kata pakcik, kolesterol pakcik dah tinggi, kurang-kurangkan makan nasi. Kalau boleh nasi lemak seminggu sekali pun tak apa dah. Itu pun 3 sudu. Dengar cakap doktor, 3 sudu lepas tu letak dah. Lain daripada nasi lemak, doktor, roti boleh makan. Roti pun tak boleh pakcik. Pakcik boleh makan kerak roti. Demi kelangsungan hidup, kerak roti kita telah tak makan dah, isi roti, kerak aja. Pasal doktor cakap kalau pakcik nak lama lagi boleh cecah 95 ni, kerak roti. Roti jangan telan pakcik. Nasi jangan, nasi lemak apatah lagi Pagi ni apa? Nasi lemak. Telan je lah kan. Jadi kita ni dengar cakap doktor, oi beriman. Doktor kata pakcik ubat 3 kali sehari tau, bukan 3 hari sekali. Okey doktor. Anak pula remind, ayah tengah hari dah makan ubat belum? Malam ni dah makan belum? Anak kita sayang kat kita. Ada anak kita tegur kita, ayah Zohor ni dah baca Quran? Ada tak? Tak ada. Anak saya pun sama je tuan. Tak ada anak kita tegur kita macam tu, ayah malam ni dah selawat dah? Tak. Dia tanya ubat situ. Pasal nak bagi orang tua tidur lama lagi kan. Baguslah, cuma itu maksud saya tadi. Sebab tu pentingnya tegur menegur ni. Kita bila ustaz tegur kadang tak jalan, orang lain tegur jalan. Sebab itu tegur ni banyak hikmah. Cara kadang macam kami ustaz ni lembut je kan, tegur gosok-gosok gitu, tu yang lain. Kadang-kadang tegur ni kena cubit, baru dia melonjak sikit kan. Kadang kena jentik, kadang-kadang kena ambil hammer, gang sekali, baru dia tersedar. Cara menegur. Tuan-tuan tengok, saya tengok dalam TV baru ni, kumpulan Bang Fiz. Tuan-tuan kenal kumpulan Bang Fiz? Tak kenal kot tau. Tuan-tuan ni kenal sahabat Nabi ni. Kami ni baca Quran je ustaz, mana main ni kumpulan Bang Fiz. Saya pun tak apa kenal agak, kenal nama je. Saya kenal search, tu saya kenal Wing, BPR kan, Rock Kapak dulu ni, tu kita kenal Jadi tuan-tuan, Bang Fiz ni kira kumpulan agak baru jugalah, berapa tahun ni kan, 5-10 tahun ke belakang. Dia buat satu lagu tau, saya pun tak dengar lagi, tak sempat dengar lagi, tapi saya tengok dalam TV. Lagu tu tajuk dia Akhir Zaman.
tajuk pun power akhir zaman. Antara lirik lagu tu dia ada sentuh pasal LGBT. Ada kalimah LGBT tu ada dalam lirik tu. Apa jadi? Melompat puak-puak LGBT. Tu saya kata, akhirnya wartawan interview dia. Pasal apa? Tembak LGBT dalam lagu. Dia kata, kami buat ni bukan kami tembak individu LGBT. Tidak. Kami menyerang organisasi atau gerakan LGBT yang semakin subur dalam Malaysia. Kemah jawapan dia. Kan? Dia kata kami menyerang organisasi atau gerakan, bukan individu. Dia sebut. Tapi kenapa sentuh juga? Dia jawab apa tuan? Tuan tahu apa dia jawab? Dia kata pasal ustaz dah berbuih dah tegur, orang tak mau dengar. Nampak? Macam saya cakap tadi. Dia kata ustaz dah tak larat tegur dah geng-geng ni, tak mau dengar juga. Biar kami tegur dah lagu. Bila Bang Fiz tegur, melompat semua. Terima kasihlah Bang Fiz. Walaupun saya dengar lagu tu dah ditarik keluar daripada YouTube, tak ada dah dalam YouTube. Radio tak tahu boleh keluar ke tidak. Tapi dia kata mesej tu sampai. Baguslah penyanyi. Dan dia sebut apa? Dia kata saya tak nak nanti kalau anak saya pergi sekolah, dia tengok budaya tu dah biasa dah ada di sekolah. Nampak? Dia pandang masa depan anak-anak dia. Jadi tuan-tuan tu saya kata, kadang ustaz tegur orang tak mau dengar kan. Orang biasa tegur orang dengar, artis tegur orang dengar. Tak apa, baguslah, masing-masing ambil peranan. Jangan mengharap ustaz-ustaz aja kan. Semua ambil peranan. Yang pemimpin, cara pemimpin, kita di bawah, cara bawah, artis, penyanyi, pelakon, pelawak, pemuzik, semua cara masing-masing. Masing-masing buat kerja. Sama-sama lah. Bukan kita nak condemn orang tu. Tak, kita nak nasihat, remind, peringat, sebab kita sayang. Tu yang kita tegur. Tapi ada tak orang kena tegur tak makan saman? Ada. Saya tak sebutlah nama tuan. Saya tengok pun takut tu. Sampai mak sendiri pun tegur. Ni habis cerita. Mak sendiri tegur. Dia kata mak tak mau cakap apa dah, lepas ni suka hati kau lah. Habis lah. Ayat tu memang habis tuan. Jangan mak main. Hilang keberkatan dalam hidup tu. Kan? Sampai jelah mak tu dia dah rasa give up kan. Dah rasa bedak tegur. Banyak kali tak dengar anak aku. Tembak direct kan. Jadi kita tak nak sampai macam tu, sebab kita nak keberkatan daripada orang tua kita. Jadi sebab itu tuan-tuan, itu yang saya nak share sikit pada pagi ini. Kesimpulan yang terakhir sekali. Pertama sekali, tugas kita berusaha memilih jalan yang betul. Tuan-tuan datang seorang masjid, tuan-tuan dengar kuliah ni, insya-Allah ini jalan yang betul. Sebab pilihan tu pada kita tau. Sukati kita. Orang boleh jawab, sukati saya ustaz. Saya nak semayang ke, saya nak dudah aurat ke, saya nak merompak, sukati saya. Memang sukati awak. Tapi Islam ajar pilih yang terbaik, pilih yang ke syurga. Jadi pilihan tu di tangan kita. So, kita pilih yang terbaik. Yang kedua, muslimin muslimat sekalian, ingat, kita akan mati satu hari nanti. Cuma macam yang saya sebut setiap kali kuliah, kita bernasib baik sebab masih hidup. Itu aja. Itu saja tuan-tuan. Nasib kita baik, rezeki kita sebab masih hidup. Orang lain dah mati tuan. 2-3 minggu lepas, bekas Presiden Mesir Hosni Mubarak mati 91. Lepas tu 2-3 hari lepas daripada itu, lelaki tertua di dunia, orang Cina dari negara China mati. Tertua ke apa pun mati. Orang baik mati, orang jahat pun mati kan. Lebih baik jadi orang baik. Yang bunuh abang boh lantung, lepas tu masuk simen kan, Sungai Petani, pasal baju mati. Pengasuh kena bunuh Sungai Petani kan, mati.
Jadi tuan-tuan, kita ni hari-hari tengok berita orang mati ni, tapi alhamdulillah kita masih hidup. Dah, itu nikmat Allah bagi. So selagi nyawa tu masih ada, usahalah yang terbaik, buatlah berdikit-dikit takat mana yang kita mampu dengan faktor yang kita ada. Ialah faktor tenaga, kesihatan, itu maksud saya, yang kita boleh manfaatkan. Sebab yang betul-betul kita nak kejar ni bukan dunia tuan-tuan. Kita nak kejar sana besok. Dunia ni tak ada apa benda pun. Yang orang rebut-rebut ni sampai ke sudah macam tu je. Mati kat ending dia kan. Jadi tak payah berebut sangat. Apa ada alhamdulillah, tak ada pun alhamdulillah lah, apa yang ada sudah. Tak. Supaya kita ni beringat akhirat tu lebih sikit daripada dunia. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, itu yang saya nak kongsi sedikit pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita semua, memberikan sesuatu yang terbaik pada kita. Terima kasih pada muslimin-muslimat yang hadir pada pagi ini. Terima kasih juga pada semua sahabat yang menonton live Facebook audio kuliah pada pagi ini. Mudah-mudahan dirahmati Allah. Tuan-tuan yang belum like page audio kuliah, boleh like page audio kuliah, ataupun page saya pun Ustaz Rahim Nasib. YouTube saya pun Ustaz Rahim Nasib. YouTube ni saya baru nak start masukkan video-video pendek lah. Baru belajar buat edit-edit video sikit ni. Jadi kita ada masukkan lah sikit-sikit untuk saham kita lepas mati besok. Jadi terima kasih sekali lagi pada semua. Dan sebelum tangguh, saya mohon pada semua, mungkin sebahagian besar pun tahu dah, 2 minggu lepas ibu saya meninggal dunia, hari Khamis malam Jumaat. 2 minggu lepas lah, semalam Jumaat kan, Khamis tu 2 minggu lepas. Jadi ibu saya ni tinggal di Rembau, Negeri Sembilan, rumah kakak. Di rumah kakak, sebab kakak yang bela. Sebelum ni kami buat penggiliran adik-beradik kan, bela seminggu-seminggu. Tapi nampak macam banyak susah daripada senang. Susahkan pada ibu tu kan, sebab dia nak naik wheelchair, jalan tak larat. Lepas tu baru duduk sekejap nak pindah pula. Kesian kat dia, penat dia. Jadi kita bincang-bincang, kakak saya kata biarlah akak jaga sampai mak meninggal nanti. Lepas tu kita buatkan satu bilik tambahan, bilik khas untuk ibu di sana lah. Jadi dia meninggal 2 minggu lepas tu, 84 tahun. Mak saya ni memang tak ada sakit. Sakit besar-besar tak ada. Darah tinggi, jantung, kencing manis ke apa, memang tak ada. Sebab dia daripada muda ni, tuan-tuan ibu-ibu sekalian, ialah orang dulu kan, dia jenis dia minum akar kayu. Orang dulu kan, akar kayu lah, rempah apa benda pun tak tahu. Orang dulu, dia mana dia telan ubat kan. Tu badan dia kuat, lahir 13 anak, steady. Tak pernah duduk ubat, tak pernah masuk ubat. Masuk ubat terlentang lama tak pernah, kecuali 5-6 tahun lepas ada berapa hari dia HKL, itu je. Sebelum tu masa anak dara buat beranak tu tak ada. Memang sihat lah. Jadi sampai masa Allah ambil ya. Tapi alhamdulillah lah, saya syukur semua urusan tu selesai elok. Pagi Jumaat tu kita mandikan anak-anak perempuan lah, kakak-kakak saya yang mandikan. Lepas tu bila kita solat, Ustaz Salihuddin jadi imam, saya bacakan doa, kemudian saya sambung talqin di kubur. Lepas tu Ustaz Halim baca doa di kubur. Alhamdulillah sebelum Jumaat pukul 12 tu selesai semua. Jadi tuan-tuan, ialah kita doakanlah untuk ibu ayah kita, masih hidup ke, yang sudah meninggal dunia, termasuk mertua kita juga. Sebab 4 orang manusia ni, ini semua orang-orang baik lah, yang jasanya besar. Tapi saya ni, sebab saya ni anak bongsu, nombor 13. Jadi kenangan dengan arwah mak, arwah ayah ni tak banyak sangat. Dengan arwah ayah lagi tak banyak lah. Pasal saya
sempat dengan arwah ayah saya 17 tahun je. Masa saya SPM, ayah saya meninggal 9 September 91. Lepas tu dengan mak ni sempat 46 tahun umur saya. Tapi sebab saya banyak keluar kan, sekolah menengah pun 7 tahun dekat asrama. Lepas tu sambung Mesir 5 tahun. Lepas tu barulah duduk dengan mak sekejap. Lepas tu kahwin pula, pindah-pindah macam tu. Tapi kenangan tu tak banyak. Macam Ustaz Salahuddin, Ustaz Alim, dia atas-atas sikit. Tapi atas-atas pun nombor berapa? Nombor 7 dengan nombor 10. Jadi arwah mak dulu berniaga kuih kan, dekat Greenwood ni lah, kat bus stop 14 dulu. Jadi kadang-kadang yang kena jual kuih ni Ustaz Salahuddin dengan Ustaz Alim. Naik basikal jual kuih. Saya anak bongsu, tukang perhabis kuih ya. Tak kena jual, tukang perhabis je kan. Pasal bongsu dia ada fadilat sikit. Dia ada kelebihan anak bongsu ni. Jangan dia cuit-cuit. Tapi bongsu-bongsu pun saya pernah kena rendam dalam besin dulu. Arwah mak dia garang sikit kan. Arwah ayah ni jadi lembut, arwah mak memang garang sikit. Yalah sebab dia penat kan. Beranak 13 orang, nak besar lagi, perangai anak-anak lagi. Dah kali kena rendam dalam besin, wujud tak mati. Kan? Itu selalu mak saya cerita tu. Bila jumpa mesti cerita tu. Engkau dulu mak rendam dalam besin. Saya tanya pasal apa mak? Mak sibuk nak buat kuih, engkau sibuk nak menyusu. Kan? Dari satu susu lah kali umban dalam besin rendam tu. Terus senyap. Kan? Jadi tuan-tuan, sebab kena rendam tu alhamdulillah jadi ustaz lagi. Itu keberkatan ibu ayah kita lah dah. Kita minta doa dan kita hadiahkan Fatihah lah pada semualah arwah mak saya dan mak ayah kita semua, mertua kita juga. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa mereka, Allah merahmati mereka yang masih hidup. Kalau dah meninggal, Allah lapangkan kubur mereka, Allah bagi cahaya dalam kubur mereka, Allah jadikan kubur mereka seperti taman-taman syurga. Dan insya-Allah kita doakan juga Allah masukkan mereka dalam syurga pada hari akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jama'ana haza jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina syaqiyan wa la mahruman wa la matruda. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terima kasih banyak Ustaz. Baik.